Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Apa khabar semua? Moga Allah memberikan hidayah pada kita. Saudara, pada kali ini kita akan membahaskan lagi tajuk hukum membeli emas secara tertangguh dan hutang. Pada perbahasan yang lalu, kita telah bincang illah mengenai barang ribawi. Setelah kita memahami bahawa ulama berselisih pendapat dalam menentukan illah barang ribawi. Ada yang menyatakan barang ribawi hanya 6, sebagaimana yang termaktub di dalam hadis. Ada ulama menyatakan selain 6 ini juga boleh menjadi barang ribawi. Saya telah sebut semua ini adalah perkara khilaf yang tidak patut menjadi perbalahan hukum. Kita mesti berlapang dada dalam menghadapi masalah khilaf. Kita tinggalkan sebentar masalah khilaf ini. Kita akan bahas tajuk selanjutnya. Adakah mata wang ringgit, dolar, baht, euro dan mata wang yang lain dianggap sebagai barang ribawi yang disebut dalam hadis? Saudara, sebelum tahun 1971, iaitu sebelum mata wang dolar diputuskan hubungan dengan emas dan perak, maka hukum mata wang adalah hukum emas dan perak. Pada masa itu bila sebut dolar, maka semua orang mengakui ia adalah mewakili emas dan perak. Begitu juga dengan mata wang lain, seluruh dunia merupakan sijil bagi perwakilan emas dan perak. Siapa yang membawa mata wang kertas, ia sebenarnya membawa emas dan perak dalam bentuk perwakilan. Saudara, maka hukum mata wang kertas pada masa itu adalah sama hukum emas dan perak yang termasuk sebagai barang ribawi. Para ulama secara ittifaq menyatakan pada masa itu mata wang kertas adalah barang ribawi kerana ia hanya wakil emas dan perak. Sebarang pembelian atau pertukaran mesti dielakkan dari unsur ribawi. Sebagai contoh, bila menukarkan ringgit dengan ringgit, maka mesti sama nilai. Menukarkan RM1 hanya dibenarkan dengan RM1. Jika menukar RM1 dengan RM2, maka ada unsur ribawi. Jika menukar RM1 dengan RM1 dalam majlis akad yang berbeza, maka hukumnya juga haram kerana emas dan perak mesti ditukar dalam majlis akad yang sama. Manakala jika menukar RM1 dengan $2 atau 3 Swiss francs atau 4 rial, dibolehkan namun mesti dalam satu majlis akad. Semua ini semasa mata wang kertas menjadi wakil emas dan perak. Namun setelah mata wang kertas menjadi wang fiat yang tidak lagi terikat dengan emas dan perak, maka menyatakan ia masih mewakili emas dan perak perlu dikaji semula. Inilah yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Saudara, pada masa ini, setelah mata wang kertas menjadi wang fiat yang bebas ikatan dengan emas dan perak, maka ulama berbeza pendapat dalam menyatakan hukum mata wang kertas. Pendapat ulama dalam masalah ini terbahagi kepada dua bahagian. Pendapat pertama, duit kertas tidak ada unsur ribawi kerana ia berdiri dengan sendiri dan nilainya tidak ghalibah, yakni tidak kekal. Maksud tidak ghalibah, ia tidak ada nilai intrinsik di dalamnya. Ia bernilai kerana diberi nilai padanya. Berbeza pada emas dan perak yang setiap masa bernilai dan diakui nilai oleh semua manusia. Ini pernah disebut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' bila menyatakan fulus atau mata wang sebagai benda yang tidak ghalibah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Idza rajatil fulus rawajun nuqud lam yahrumir riba fiha. Hadha huwa sahih al-mansus wa bihi qata'a al-musannif wal jumhur wa fihi wajhu syaz annahu yahrumu hakahu al-khurasaniyun." Maksudnya, apabila fulus itu laku seperti lakunya nuqud emas dan perak, tidak haram padanya riba. Inilah yang sahih dinaskan dan dengannya dipastikan musannif, yakni Imam Syirazi dan Jumhur Syafi'iyah, dan padanya terdapat satu wajah syaz, yakni yang ganjil, ianya haram. Ini diriwayatkan oleh Imam Khurasaniyun daripada Ashabus Syafi'i, disebut dalam kitab Majmu'. Saudara, pendapat duit kertas tidak ada unsur ribawi ini adalah pendapat Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dan Syekh Hasan Ayub. Boleh merujuk perbahasan ini dalam kitab Buhus Fiqhiyah fi Qadaya Iqtisadiyah Mu'asarah.
dan kitab-kitab lain yang boleh dilihat di sini. Manakala pendapat kedua masih menyatakan bahawa mata wang kertas masih termasuk dalam barang ribawi kerana memiliki peranan dan ilah seumpama emas dan perak, walaupun ia sudah tidak terikat dengan emas dan perak. Ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah dan disokong oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan diikuti kebanyakan ulama masa kini. Dan atas pendapat ini, Majma' Fiqh Islam Rabitah Al-Alam Al-Islami mengeluarkan fatwa sedemikian. Saudara, setelah melihat pandangan ulama ini, barang siapa yang memakai pendapat pertama, maka jual beli emas secara tertangguh atau berhutang boleh dan sah pada syarat kerana mereka melihat wang fiat sudah hilang hubungan dengan emas dan perak. Barang siapa yang memakai pendapat yang kedua, maka hukum berjual beli emas secara tertangguh tidak dibenarkan. Ini kerana mereka masih menganggap wang fiat mempunyai ilah yang sama dengan emas dan perak, iaitu sebagai alat pertukaran. Inilah yang telah dikemukakan Ibn Taymiyah yang menyatakan ilah ribawi pada emas dan perak adalah alat pertukaran. Jadi ilah ini ada pada wang fiat masa kini. Saudara, oleh itu saya simpulkan di sini, barang siapa yang menyatakan wang fiat iaitu ringgit, dolar, Swiss francs, baht dan lain-lainnya mempunyai ilah yang sama dengan emas dan perak, haram membeli emas dan perak secara tertangguh. Maka pendapat ini betul dan benar. Namun siapa yang memakai pendapat yang satu lagi yang membenarkan pembelian emas dan perak secara tertangguh, pendapat ini juga adalah benar. Maka selagi ia termasuk dalam lingkungan khilafiyah, memakai pendapat manapun masih dibenarkan. Saya nasihatkan, kalau anda ingin memakai pendapat yang tidak membenarkan jual beli tertangguh, jangan anda menghalang orang lain memakai pandangan yang membenarkan jual beli tersebut. Ini kerana ia masih dalam lingkungan khilaf. Kita bukan membenarkan orang mengambil pendapat khilaf secara membabi buta, tetapi mustahil dalam muamalah hari ini kita membawa duit cash untuk ditukar dengan emas. Dalam kaedah fiqh pun ada menyatakan al-masyaqqah tajlibut taysir, kepayahan menyebabkan kemudahan dibenarkan. Mengambil pendapat khilaf hanya dilarang bila yang mengambil itu menimbulkan dua keadaan. Pertama, mengikut nafsu. Kedua, menimbulkan fitnah. Saudara, perbahasan ini belum tamat lagi. Ada satu lagi tajuk. Kalau benar duit fiat ataupun mata wang kertas itu bukan barang ribawi, kenapa dikenakan zakat? Perbahasan ini akan bersambung di bahagian keempat. Nantikan kemunculannya, kita akan bertemu lagi. Sunahemas.com, inilah masa depan.